Menulis email adalah tugas yang mudah, bukan? Kita telah melakukan ini selama bertahun-tahun. Ingat, seperti mana-mana teknologi, email juga dilengkapi dengan pakej kerumitannya yang tersendiri. Welcome to Lifestyle with Anusha. Hai, saya Anusha, Ketua Pegawai Eksekutif Evernoble. Kali pertama ke channel saya, tunjukkan kasih sayang anda dengan klik subscribe dan menekan notification bell di bawah supaya anda sentiasa mendapat update yang terbaru untuk video-video saya. Disebabkan kesuntukan masa menyelesaikan beban kerja, kita kadang-kadang terburu-buru membalas email. Di sinilah masalah berlaku yang menyebabkan etika email yang kurang memuaskan. Hari ini saya ingin berkongsi dengan anda beberapa tips yang mudah tetapi sangat berguna untuk menulis email dengan profesional dan paling penting dengan etika yang betul. Tips pertama, subjek yang efektif. Percaya atau tidak, elemen yang paling penting untuk email adalah subjek. Tanpa baris subjek yang baik, email anda mungkin tidak akan dibaca. Pastikan subjek anda pendek, sederhana, jelas dan khusus untuk topik utama dan kandungan email anda. Mari kita melihat contoh subjek email yang efektif. Contoh subjek email pertama, update atau status. Contoh subjek email kedua, Week 21 Production Status Update atau status pengeluaran minggu ke-21. Apa pendapat anda? Subjek email yang mana lebih baik untuk anda? Dengan pastinya tajuk subjek yang kedua, kerana dengan jelas kita boleh memahami bahawa topik email ini adalah mengenai status pengeluaran untuk minggu yang tersebut. Secara amnya, saya menghadkan subjek saya kepada 6 perkataan dan bergantung pada isinya. Tip kedua, gunakan to dan CC dengan cara yang betul. To digunakan untuk mengirim mesej secara langsung kepada seseorang. Oleh itu, anda tidak patut menambah alamat email John, Jack dan Ken di medan to tetapi memulakan ucapan email dengan Dear Ken. Jack dan John akan keliru sama ada hendak membalas email tersebut atau tidak. Bagaimana pula dengan CC? CC atau carbon copy digunakan untuk penerima yang patut mengetahui isi kandungan email tetapi bukan penerima langsung atau direct recipient. Biasanya, penerima CC ini tidak perlu mengambil sebarang tindakan pada email yang diterima. Jadi, jangan rasa tertekan atau stres jika mereka tidak membalas. Tip ketiga, berhati-hati dengan formaliti. Dalam kebanyakan budaya dan negara, penggunaan formaliti dalam email adalah sangat penting. Misalnya, tuan-puan, doktor, profesor, datuk datin dan sebagainya. Penggunaan formaliti yang betul adalah sangat penting, terutamanya bila anda menghantar email kepada seseorang untuk kali yang pertama. Jadi, jangan sekali-kali menganggap anda boleh jadi tidak formal dalam komunikasi email anda. Sekiranya anda tidak pasti sama ada nama penerima itu adalah nama wanita atau lelaki, gunakan sahaja nama pertama, first name, dan nama akhir, last name. Sekiranya anda merasa ada keperluan untuk benar-benar formal, anda boleh memulakan email dengan Dear Sir or Madam atau Tuan-Puan yang dihormati. Tip keempat, gunakan draft mengikut situasi. Bilakah anda patut menggunakan draft? Sekiranya anda berasa marah atau penuh beremosi, tolong jangan menghantar email atau membalas email dengan segera. Ini adalah sangat penting untuk mengelakkan konflik seterusnya. Fikirkan bagaimana perasaan anda sekiranya seseorang menghantar ayat yang sama kepada anda. Sekiranya tidak terasa baik untuk anda, kemungkinan besar ia juga tidak baik untuk penerima email tersebut. Draft juga boleh digunakan bila anda tidak pasti dengan fakta dan terutamanya bila anda memerlukan lebih masa untuk mengesahkan data. Baca draft anda beberapa kali sebelum menghantar.
Terdapat banyak aplikasi di luar sana. Jikalau anda ingin menghantar email dalam bahasa Inggeris, anda boleh menggunakan aplikasi seperti Grammarly yang mempunyai banyak fungsi yang menarik, termasuk pilihan kata, frasa, tanda baca dan sebagainya. Saya telah sertakan link untuk Grammarly di deskripsi video ini. Anda boleh scroll ke bawah, klik, daftar dan muat turun Grammarly hari ini untuk akaun yang percuma ataupun premium account. Tip kelima, gunakan format email signature yang betul. Email signature anda mengandungi nama anda, jawatan, nama syarikat dan informasi lain seperti nombor telefon, alamat email dan sebagainya. Saya pasti anda pernah menerima email daripada syarikat yang sama tetapi dengan pelbagai email signature. Logo yang berbeza, font yang berbeza dan struktur email signature yang sungguh berbeza. Tidak ramai yang menyedari bahawa email signature dapat memberikan first impression yang baik kepada pelanggan anda. Email signature juga cara yang sangat baik untuk mempromosikan jenama syarikat anda. Cara terbaik untuk mendapatkan email signature yang tepat adalah dengan menggunakan template yang standard atau brand manual yang mengandungi informasi format yang betul. Okey, saya bagi anda satu aktiviti. Lihat email signature anda dan email signature rakan sekerja anda. Periksa dengan teliti. Cuba lihat untuk perbezaan. Jikalau ada perbezaan, time to change. Carilah template atau brand manual tersebut. Semua tips yang saya berkongsi adalah berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya. Perkara yang paling penting, practice makes perfect. Jangan lupa praktis 5 tips yang diberikan tadi untuk menjadikan email anda lebih profesional. Sekiranya ada pertanyaan atau topik yang anda ingin saya berkongsi, komen di bawah. Tunjukkan kasih sayang anda dengan klik subscribe dan menekan notification bell di bawah untuk sentiasa mendapat update terbaru daripada video-video saya. Terima kasih, saya Anusha. Jumpa lagi.